Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada hari ini ialah pelajaran solah darjah 4. Pelajaran fikir bahagian solah darjah 4. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. InsyaAllah pada petang ini kita ni akan belajar tajuk baru iaitu rukun sembahyang 13 perkara. Jadi apa dia rukun sembahyang 13 perkaraan ni? Ia ada 13 perkara rukun yang mana 13 perkaraan ni wajib kita ni lakukan sewaktu kita ni sembahyang. Yang pertama ialah 1. Niat. 2. Berdiri betul. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Fatihah. 5. Rukuk serta tama'ninah. 6. I'tidal serta tama'ninah. 7. Sujud serta tama'ninah. 8. Duduk di antara dua sujud serta tama'ninah. 9. Membaca tahiyat akhir. 10. Duduk membaca tahiyat akhir. 11. Membaca salawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. 12. Memberi salam. 13. Tertib. Jadi kita ni bayangkan, kita ni kan menunaikan sembahyang, kita ni perlu melakukan ke-13 perkaraan yang bermula daripada niat dan diakhiri dengan tertib. Jadi kita ni mau tahu dulu apa yang ada dalam setiap satu perkara rukun sembahyang. Maka pada petang ini kita ni akan belajar berkenaan dengan yang pertama iaitu niat. Tetapi sebelum itu, sebelum cikgu lupa, di akhir pengajaran karang, cikgu mau murid-murid dapat menyebutkan satu persatu rukun-rukun sembahyang mengikut kefahaman masing-masing. Sebagai contoh, jika ianya ada 13 perkara rukun sembahyang dan murid-murid mampu menyebutkan satu demi satu rukun-rukun sembahyang yang bermula daripada niat, kita ni berdiri betul, selepas satu kita ni takbiratul ihram dan kita ni membaca al-Fatihah, kemudian kita ni rokok serta tama'ninah dan seterusnya. Jadi cikgu mau di akhir pengajaran karang murid-murid dapat menyebutkan satu demi satu rukun-rukun sembahyang mengikut ingatan kamu sendiri. Okey. Jadi dibayangkanlah waktu kita ni sembahyang, kita ni niat, berdiri betul, mengangkat takbiratul ihram dan sebagainya. Okey. Murid-murid perlulah ingat bahawasanya pelajaran ini adalah memiliki penerapan nilai akhlak yang mana kita ni sebagai seorang Islam perlu solat ataupun sembahyang kerana itu adalah kewajipan kita ni sebagai seorang hamba Allah. Pertama sekali, niat. Niat ialah gerak dalam hati dengan sengaja, yakni lintasan hati untuk menunaikan sembahyang dan disertakan dengan perbuatannya sekali. Jadi cikgu ulang, niat ialah gerak dalam hati dengan sengaja, iaitu lintasan hati untuk menunaikan sembahyang dan disertakan dengan perbuatannya sekali.
Niat ialah gerak dalam hati kita ni dengan sengaja. Untuk apa? Untuk kita ni menunaikan sembahyang dan ia disertakan dengan perbuatannya sekali. Yang kedua, tempat niat itu di dalam hati. Jadi, tempat niat adalah di dalam hati. Jadi kita ni lihat bulatan kuning yang cikgu bulatkan dan bergaris berwarna merah, sunat niat. Sunat niat itu dilafazkan dengan lidah yang telah cikgu gariskan dengan pen berwarna hijau. Sunat niat itu dilafazkan dengan lidah supaya dapat menolong hati. Jadi, apabila kita ni lafazkan niat kita ni dan lidah kita ni bergerak untuk tujuan kita ni menolong hati kita ni berniat, maka hukum niat kita ni adalah sunat. Dan lafaz yang disebut oleh mulut itu bukanlah dikatakan sebagai niat. Jadi cikgu ulang, lafaz yang disebut oleh mulut. Apabila kita ni lafazkan macam bercakap masa ni, cikgu bercakap masa ni, maka itu bukanlah namanya niat, itu namanya bercakap. Maka di sini katanya lafaz yang disebut oleh mulut itu bukanlah dikatakan sebagai niat. Jadi hati-hati apabila kita ni berniatkan sembahyang. Sembahyang fardu, sembahyang sunat dan sebagainya, kita ni mesti berniat yang niat itu tempatnya di dalam hati. Apabila lidah kita ni bergerak mengikut membacakan niat tetapi suara kita ni indah keluar, maka itu hukumnya sunat. Akan tetapi jika kita ni berlafaz yang disebut oleh mulut, itu bukanlah ia namanya niat. Jadi hati-hati apabila kita ni berniat di waktu sembahyang. Jadi di akhir pengajaran, cikgu mahu murid-murid dapat memberikan penerangan tentang apa itu niat. Yang mana murid-murid boleh memberikan jawapan sebagai contoh ni, yang mana gerak dalam hati dengan sengaja untuk apa? Untuk kita ni menunaikan sembahyang dan disertakan dengan perbuatannya sekali. Jadi murid-murid bolehlah menyebutkan apa erti niat mengikut kefahaman masing-masing. Tidak semestinya yang ada di dalam slide yang cikgu berikan ini. Sebagai contoh jawapannya simple pun, cikgu indah kisah yang penting murid-murid tahu niat ialah gerak dalam hati dengan sengaja untuk menunaikan sembahyang yang disertakan dengan perbuatan. Kemudian di akhir pengajaran jua, cikgu mahu murid-murid dapat menerangkan bahawasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Dan sunat apabila disertakan lafaznya tu dengan lidah supaya dapat menolong hati. Lepas itu murid-murid tahu menerangkan bahawasanya lafaz yang disebutkan dengan mulut bukanlah ia namanya niat. Tidak perlu kita ni ikut di dalam buku teks bahawasanya di dalam buku teks itu lebih terperinci. Cikgu mahu murid-murid dapat menjelaskannya mengikut kefahaman masing-masing. Penerapan nilai akhlak yang ada dalam pelajaran kali ini ialah bahawasanya kita ni perlu menjalankan tugas kita ni sebagai hamba Allah untuk menunaikan sembahyang, yang mana niat adalah salah satu benda yang wajib kita ni lakukan sewaktu kita ni sembahyang. 3. Niat wajib disertakan semasa takbiratul ihram. Macam mana takbiratul ihram? Apabila kita ni mengangkat dua tangan kita ni, Allahu Akbar, dan di sanalah kita ni berniat sambil mengatakan Allahu Akbar. 4. Perkara yang wajib ada di dalam niat sembahyang fardu ada 3. 1.
yang cikgu gariskan dengan 2 garisan di sana warna biru, qasad, iaitu gerak hati untuk melakukan sesuatu dengan sengaja. Misalnya, usalli, yakni sahaja aku sembahyang. Cikgu ulang, 1, qasad, iaitu gerak hati untuk melakukan sesuatu dengan sengaja. Misalnya, usalli, yakni sahaja aku sembahyang. Jadi apabila kita ni mengatakan usalli, maka itulah dinamakan qasad, iaitu gerak hati untuk melakukan sesuatu dengan sengaja. Qasad apabila kita ni berkata usalli, sahaja aku sembahyang. 2, ta'arrud. Ta'arrud iaitu menjelaskan sembahyang sama ada fardu atau sunat. Misalnya, usalli fardha, sahaja aku sembahyang fardu. Usalli fardha, sahaja aku sembahyang fardu, bererti itu adalah ta'arud. Yang mana kita ni memberitahu bahawasanya kita ni kan sembahyang apa? Sembahyang fardu atau sembahyang sunat. 3, ta'yin. 3, ta'yin iaitu menentukan nama sembahyang zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh. Misalnya, usalli fardhu subhi, sahaja aku sembahyang fardu subuh. 3, ta'yin iaitu menentukan nama sembahyang kita ni tu sembahyang apa? Sembahyang zuhur atau sembahyang asar atau sembahyang maghrib dan seumpamanya. Maka kita ni sebutkan dalam niat usalli fardhu subhi, sahaja aku sembahyang fardu subuh. Dan di akhir pengajaran karang, murid-murid dapat memberikan dan menyebutkan sembahyang fardu yang mana wajib ada di dalam niat sembahyang fardu itu 3 perkara. 1, qasad dengan menyebutkan usalli, sahaja aku sembahyang. 2, menyebutkan ta'arud, usalli fardha, sahaja aku sembahyang fardu. Dan dapat menyebutkan bahawa ta'yin apabila kita ni menyatakan nama sembahyang iaitu usalli fardhu subhi. Cikgu mahu murid-murid dapat menyebutkan semua iaitu 3 perkara ini dengan baik di akhir pengajaran karang. Jadi sebagai seorang Islam, kita ni perlu menanamkan akhlak kita ni dengan baik. Dan kita ni berpegang teguh untuk menjalankan tanggungjawab kita ni sebagai seorang hamba Allah. Jadi, niat adalah salah satu rukun sembahyang yang perlu ada ketika kita ni hendak menunaikan sembahyang. Kemudian kita ni masuk dalam perkara yang wajib dalam niat sembahyang fardu ada 3. Jadi, yang kita ni lihat sekarang ni ialah ringkasan tentang apa yang ada yang perlu ada di dalam niat sembahyang fardu. Jadi pertama dalam kotak berwarna biru, qasad. Qasad apabila kita ni menyebutkan usalli. Jadi usalli dalam bahasa Arab ialah usalli, tapi dalam bahasa Melayu sahaja aku sembahyang. Kemudian seterusnya ta'arud. Ta'arud apabila kita ni menyatakan fardha. Jadi usalli fardha ataupun usalli sunnatat. Jadi ta'arud ini sama ada kita menyatakan sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Kemudian yang ketiga ta'yin. Jadi ta'yin adalah apabila kita ni menyatakan waktu sembahyang kita ni tu, jenis waktu sembahyang kita ni. Sama ada jenis waktu sembahyang zuhur atau asar atau maghrib dan seumpamanya.
Usalli fardhu subhi. Usalli fardhu zuhri. Usalli fardhu al-asri. Dan seumpamanya. Jadi cikgu mahu murid-murid untuk ingat apa dia niat yang perlu ada di dalam sembahyang fardu. Jadi 3 perkara ni wajib ada untuk kita ni kan sembahyang. Di dalam niat kita ni sebutkan usalli fardhu subhi. Okey, jadi kita ni masuk perenggan yang di bawah. Contoh lafaz niat sembahyang fardu yang sempurna itu ialah Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi lafaz niat sembahyang fardu yang sempurna ini adalah selalu kita ni lakukan dalam setiap kali kita ni sembahyang fardu 5 waktu. Jadi niat yang kita ni lafazkan itu adalah niat yang paling sempurna. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yakni sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kenapa lafaz niat kita ni tu sempurna? Sebab kita ni menyebutkan qasad, kita ni menyebutkan ta'arud, kemudian kita ni menyebutkan ta'in, serta kita ni sebutkan jua berapa rakaat sembahyang itu, adakah ia tunai ataupun qada kerana Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah itu sahaja pelajaran kita ni pada petang ini. Dan diminta jika murid-murid tidak faham dengan video yang cikgu berikan, bolehlah bertanya kepada cikgu dengan lebih lanjut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.